Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita akan cover about half-life. So half-life ni adalah LO number 72. So maksudnya kita dah cover semua kita punya learning outcome for 1.1 ya. So half-life yang pertama, kamu kena tahu simbol half-life adalah kita akan guna simbol T half. So half tu kita subscribekan. Maksudnya separuh. Half-life lah. T tu refer to time. So yang pertama definition untuk half-life tu apa? Kamu tahulah definition sebelum kamu buat apa-apa kan? So definition untuk half-life adalah time required for the concentration of a reactant. Reactant bukan produk. Concentration of reactant to decrease half of its initial value. So untuk concentration dia berkurang separuh, baru kita panggil dia sebagai half-life. So half-life ni, by plotting graph half-life pun kita boleh based on LO, dia kata kita boleh determine the order of reaction. Kenapa? Sebab setiap order graph dia yang berbeza dan half-life dia pun berbeza juga. Ada perbezaan. So kamu kena tahu apa difference between zero order, first order dengan second order. By plotting graph. So sebelum kita plot graph, kita tengok formula dululah. So formula ni kalau ikut kita boleh derive daripada integrated rate law. Tapi kamu tak perlu tahu macam mana nak derive the equation. Kamu kena tahu sahaja apa formula untuk zero order, first order dan second order. So untuk zero order, formula dia adalah T half is equals to A naught. A tu maksudnya reactant. Bracket tu maksudnya concentration of reactant. Kosong tu zero tu maksudnya at times equal to zero. Means that initial concentration lah. Divide by 2K. K tu adalah rate constant. Untuk first order, T half-life dia is equals to ln 2 divide by K. So untuk second order, T half equal 1 divide by K times A naught. So ingat K tu adalah rate constant, A naught tu adalah initial concentration. So unit time, unit apa? So apa-apa sahaja yang dalam unit time, maybe boleh jadi unit second, minute, hour, year, apa-apa je lah, month boleh, week boleh. So depend pada soalan, depend pada rate constant tu beri apa. Kalau rate constant tu dia bagi dalam unit minute, so maksudnya time kamu bila kamu calculate kamu akan dapat unit minute. So kena alert dengan kamu punya unit lah. Dia tak semestinya always second. Selalunya student nampak je time second. Tak boleh macam tu. So kamu kena tengok dalam soalan tu ada tak dimension unit yang digunakan. So ni adalah formula. Kalau kita nak tentukan order based on graph, kita akan plot graph. So graph macam mana yang kamu kena plotkan? So kalau untuk zero order, so kita tengok macam mana graph dia. So bila kamu plot graph half-life, axis Y dia mesti dia punya concentration of reactant. Tak boleh jadi orang lain. Sebab kenapa? Half-life tu definition dia apa? The concentration of reactant decrease half. So kita nak tengok concentration reactant dan X dia adalah time. Unit apa kena letak lah. So kalau yang ni dibagi concentration biasanya molar lah. Time tu unit apa? So kamu kena letak lah. Kalau second, kalau minute dan seterusnya. Kita buat tunggu axis lah. Axis untuk first order pun sama, tak berubah. Concentration reactant A. Lepas tu dengan dia punya time. So A ni reactant lah. So kalau soalan tu dah bagi dia punya specific equation, so reactant dia apa? Let's say NO2. So axis Y kena letak concentration NO2 lah. Tak boleh letak A. So kena bagi specific reactant dia apa. Kalau dia tak bagi specific dia punya reactant, kita letak A lah. Mula contoh. So macam mana graf dia? So kalau kamu plot graph concentration A against T untuk zero order, so kamu akan dapat graph dia, graph straight line macam ni lah. Macam buruk je. Saya repair balik.
Okey. Bagi nampak cantik sikit. Kamu akan dapat graf straight line. Tapi gradient dia negatif. Sebab kenapa negatif? Concentration kan akan berkurang dengan time. Okey, concentration reactant akan berkurang dengan time, bukan bertambah. So, dia akan ke bawah lah. Okey, so yang kat pertama yang intersect dengan axis Y tu, ini refer kepada initial concentration. Sebab time dia 0. Okey. Tu lepas tu kita nak tengok concentration decrease half tu, baru kita panggil dia sebagai half life. Okey, so daripada graf ni kamu kena bahagi dua lah. So bila bahagi dua, kita akan buat dot yang kedua ni. Okey, so ni maksudnya concentration dia berkurang separuh kan. A0 divide by 2. Initial bahagi dengan 2. Okey, so kamu kena tarik line parallel dengan axis X tu. Lepas tu line ke bawah pula buat dotted line lah. Dotted line ke bawah. Lepas tu tanda kat sini. Okey. Ni masa yang diperlukan untuk concentration dia berkurang separuh. Betul? Okey. So yang ni, okey, masa at a concentration, initial concentration, dengan ini adalah concentration decrease half. So, masa yang diperlukan kat sini, okay, kita label dia sebagai X. Okay. Yang kedua pula, okay, berkurang separuh lagi. Okay, A0 separuh lagi. So, dia akan jadi bahagi 2. So, yang kedua kat sini lah. So, kita akan jadi A0 divide by 4. Ni bagi 2. Bagi 2 lagi jadi bahagi 4 lah. Okay, tarik method yang sama juga. Bila kamu plot graph. Okay, tarik ke bawah. Okay. So ni adalah half-life yang kedua. Masa yang diperlukan untuk concentration tu daripada A0 divide by 2 jadi A0 bahagi 4. Okey. Ni kita tanda juga kat sini. So kalau kamu nampak, bila kamu plot graph kamu akan nampak lah. Okey. So kalau based on teori, kamu akan dapat 1/2 X. Okey. Separuh daripada pertama. So let's say lah kalau X kamu tu 5, yang kedua dia akan jadi 2.5. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So, kalau untuk zero order, first half-life, dia akan dapat X. Second half-life, okay, dia akan dapat 1/2 X. So, kalau nampak kamu half-life kamu berkurang 1/2 untuk second half-life. So, kita boleh buat conclusion dia adalah zero order. Okay, senang je. Maksudnya kita akan compare. Tak payah buat panjang-panjang. Kita nak compare first half-life dengan second half-life sahaja. Okay, so kita tengok pula macam mana untuk first order. Okay, so kalau first order, so saya start dengan initial concentration A0. Okay, saya plot graph macam ni lah. Okay, agak-agak kena lah sebab saya sketch je ni kan. Okay, so separuh. Okay, separuh. A0 separuh kita bahagi dengan 2. Tak nampak pen kan. Okay. Sekejap tekan biru lah pula. Okay. A0 bahagi 2. Okay, so tarik. Method yang sama juga. Tarik ke bawah. Bagi cantik-cantik sikit. So, yang ni kamu akan dapat tanda berapa value dia daripada initial 0, initial concentration sampailah dia berkurang separuh. Okey. Kamu akan dapat kat sini X. Okey. Lepas tu separuh lagi. A0 initial concentration bahagi dengan ni bahagi 2 lagi. So, maksudnya bahagi dengan 4 lah. Okey. Okey, cantik kena. Okey. Tarik sini. Okey. Yang kedua ni, saya nampak macam besar sikit. Okey, tapi sepatutnya tak besar lah sikit. Kita akan dapat X juga. Okey. Faham? Okey, so yang pertama ni X, yang kedua pun X. So, kalau first half-life dia, kita tengok based on graph, dia akan dapat X. Contohlah 5. Okey. Second half-life dia, kamu akan dapat X juga. Kalau macam tadi dia berkurang separuh. Kalau first half-life dapat X, second half-life pun X, let's say 5. So, kita boleh buat conclusion dia adalah first order reaction.
Okey, simple kan? So kamu tarik satu line untuk A0 bahagi 2, satu line lagi untuk A0 bahagi dengan 4. Okey, tak payah proceed yang seterusnya je. Kita compare 1 dengan 2 je. Okey, so macam mana pula untuk second order? Okey, so second order graph dia pun okey, yang pertama kamu akan dapat straight yang kedua dapat curve, yang ketiga pun dia akan dapat curve juga untuk second order. Okey, tapi macam mana dia punya graph? Okey, so saya start dengan A0. Ya, dapat curve juga. Okey. Ni A0 sama juga method. Kita start dengan A0 initial concentration. Okey, bahagi 2. Separuh. Boleh lah. Ni adalah A0 bahagi dengan 2. Okey, so kalau daripada graf yang kamu plot, dia akan ada value lah. Let's say kalau value initial concentration dia adalah 4, separuh kamu kena ambil 2 lah. Okey, 4 bahagi ke 2. Okey, method yang sama, tarik straight line parallel dengan X, lepas tu buat dengan straight line parallel dengan Y. Okey, so lepas tu baca kat sini daripada origin ni 0 until this line. Okey, so kamu akan dapat X. Okey, X tu let's say 5 lah. Okey, so kita nak compare yang kedua. Yang kedua dia akan jadi A0 bahagi dengan 4. Bagi 2 lagi lah. So kalau 4, 2, lepas 2, 1 lah dia punya concentration. Okey, so tarik dia punya line kat sini. Okey, cantik. Boleh lah. Okey, so kalau kamu baca, kamu akan dapat 2x. Okey, so daripada graph, first half life equal x. Contoh 5. Okey, kalau second half life kamu baca tu, kita dapat 2x. Kalau 5 yang pertama, yang kedua dapat 10. Okey, so kalau dah double, maksudnya kita boleh buat conclusion dia adalah second order reaction. Okey, so nampak beza Okey, kita boleh nampak beza dah. Kalau zero order, first half life dia x, second half life berkurang separuh. Tu adalah zero order. Kalau dia adalah first order, first half life dia X, second half life dia X, constant. Kalau dia second order, first half life dia adalah X, second half life dia adalah 2X. Okey, so maksudnya by plotting graph, lepas plot graph kamu kena buat apa? Kamu kena compare value first half life dengan second half life. So barukah kamu boleh buat conclusion sama ada reaction tu first order, zero order ataupun second order. Okey, so macam ni lah kita boleh determine the order of reaction using half-life method. Kita punya LO 7 number 2. Okey, so habislah kita punya half-life. Maksudnya habislah kita punya subtopic 1.1. So lepas ni kita boleh continue. Kamu buat tutorial dengan past year question. Okey, thank you.